من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita berada di dalam masjid ini menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi. Kita pada pagi ini insya-Allah akan meneruskan lagi kupasan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitab beliau, iaitu kitab yang bertajuk Riyadhus Shalihin. Dan pada pagi ini kita akan membicarakan ataupun membacakan hadis-hadis yang Imam Nawawi susun di bawah tajuk banyaknya jalan kebaikan. Jadi Imam Nawawi meletakkan hadis banyak yang bertajuk di bawah tajuk banyaknya jalan kebaikan ni untuk dia memberitahu kepada kita bahawa dalam Islam ini kebaikan itu tidak terhad hanya kepada perkara ibadah. Ibadah benda baik lah kan, perkara baik ibadah. Tetapi bukan ibadah saja yang ada dalam Islam untuk nak jadi baik, untuk nak buat benda baik. Dan kehidupan manusia ni pula, dia tidak boleh hanya jadi baik dengan ibadat saja. Dia ibadah itu sebahagian daripada perkara baik. Kemudian kesan daripada beribadah itu seseorang itu membuatkan seorang itu juga melakukan kebaikan dalam perkara-perkara yang lain, terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan ketika berurusan dengan manusia, lain lah. Jadi kita lihat tajuk ini, tuan-tuan. Sebelum kita melihat kepada hadis-hadis, kita lihat dahulu beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang selari dengan tajuk kita, iaitu banyaknya jalan kebaikan. Iaitu ayat yang daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa sahaja yang kamu lakukan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tengok dalam Al-Quran, Allah memberitahu apa sahaja kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat ni, tuan-tuan, kita buat pemerhatian terhadap ayat-ayat Al-Quran ni, perkara-perkara baik ni, amal saleh lah kita kata, amal saleh ni, benda baik ni, Allah Subhanahu wa taala sering kaitkan dengan Allah Maha mengetahui. Allah beritahu tentang perkara baik, kemudian Allah beritahu tentang perkara takwa, kemudian dia beritahu pula selepas itu dia Maha mengetahui. Kenapa ni? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk memberitahu kepada manusia bahawa lakukanlah kebaikan dalam apa jua keadaan dan situasi. Orang tahu, orang tak tahu. Dalam keadaan terang, dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan mana pun lakukan kebaikan. Sebab apa?
fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang manusia buat. Jangan rasa rugi, jangan rasa tak ada pujian, jangan bila rasa tak ada tak ada orang tengok, maka tak mahu buat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Quran mengaitkan perkara yang baik dengan Allah Maha mengetahui. Jadi tadi pada ayat 215 daripada surah Al-Baqarah. Kita lihat lagi dalam firman Allah surah Al-Baqarah lagi ayat 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa sahaja yang kamu lakukan dalam kebaikan, dalam perkara-perkara yang baik, ya'lamhu Allah. Allah mengetahuinya. Masih lagi memberitahu tentang perkara kebaikan, kemudian Allah mengetahui. Kemudian kita tengok lagi di dalam surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa yang melakukan kebaikan walau seberat zarah sekalipun, yarahu, maka dia akan menerima balasan. Orang tu akan terima balasan baik di hari akhirat nanti, hasil daripada kebaikan yang dia lakukan, walau sekecil mana pun kebaikan yang dia buat. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surah Al-Jasiyah ayat 15, man amila salihan falinafsih. Sesiapa yang melakukan amal saleh, kebaikan, falinafsih, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya. Baik, itu beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menggalakkan manusia ni buat apa sahaja perkara yang baik. Dia sebut secara umum. Maka kebaikan-kebaikan ni, kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang akan disusun oleh Imam Nawawi yang kita akan baca selepas ini, ia berkisar kepada sebahagian kebaikan itu ditunjukkan dalam bentuk ibadat. Sebahagian kebaikan itu ditunjukkan dalam bentuk ketika kita berurusan dengan orang ramai ataupun dengan sesiapa sahajalah. Baik. Hadis yang pertama ialah an Abi Dzarr Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Dzarr Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling baik ni Nabi kata, beriman kepada Allah dan kamu berjihad pada jalannya. Wal jihadu fi sabilih, kamu berjihad pada jalan Allah. Jihad yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah jihad perang lah, pergi berperang jalan Allah. Tapi fiqhul jihad, dia ada fiqh dia lah tentang jihad ni, iaitu kena pergi selepas pemerintah mengizinkan. Tak pergi gitu saja. Tak, contohnya duduk tengah perang sekarang ni, kita pun beli tiket sendiri, pergi sendiri, beli nak gimana nak pergi perang? Tak boleh. Sebab tu kena ada tuntutan pemerintah yang memberikan keizinan untuk pergi, ataupun pemerintah telah mengeluarkan arahan supaya pergi berjihad. Begitulah yang telah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan arahan pergi berjihad, maka tak ada seorang pun yang boleh kata tidak boleh, saya tak nak pergi. Kecuali orang-orang yang sakit, orang-orang yang dah terlalu uzur, lanjut usia, uzur kerana sakit, uzur kerana usia sebagainya lah. Yang tu saja, kanak-kanak, wanita, tu saja. Yang lain semua kena pergi. Sebab apa? Ini arahan. Tapi kita lagi tak boleh lah kalau kita nak buat keputusan, sebab keputusan jihad bukan keputusan individu. Baik, seterusnya
masih lagi dalam ni, maknanya yang tertinggi. Nabi nak bagi tahu dalam perkara baik ni, Nabi bagi tahu jihad, berperang fi sabilillah itu afdal. Tak? Ketika tuntutan berperang itu wujud. Tapi kalau tak ada tuntutan untuk pergi berperang, maka ada lagi benda-benda lain yang masih juga menjadi amal saleh. Nah, yang boleh kita buat. Qultu, orang yang bertanya ni Abu Dzar Jundab bin Junadah ni tadi lagi dia bertanya kepada Rasulullah lagi, ayyur riqabi afdal? Membebaskan hamba yang macam manakah yang paling baik, dia kata. Kalau nak bebaskan hamba, masa zaman tu zaman ada hamba. Lalu antara perkara baik ini ialah membebaskan hamba. Nabi kata, Abu Dzar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nak bebaskan hamba yang macam mana yang paling bagus? Qala anfasuha inda ahliha. Yang hamba yang paling bagus ialah, yang untuk dibebaskan ialah hamba yang paling dikasihi, yang disayangi oleh tuan dia. Anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal harga dia, yang paling disayangi oleh tuan dia, dan yang paling mahal harganya. Apa maksudnya? Antara bentuk amal saleh bagi orang yang ada duit, bagi orang yang ada harta, ialah dia membeli hamba untuk dibebaskan, dimerdekakan hamba tu. Dia ada harta, dia beli seorang hamba, tapi nak hamba yang macam mana yang paling bagus sekali? Yang paling bagus yang tuan dia paling sayang lah. Bila tuan sayang ni, harga dia mahal. Harga mahal. Sebab apa? Yang paling tuan dia sayang ni paling mahal, paling bagus untuk dimerdekakan. Kerana yang paling disayangi inilah yang paling susah sekali nak dapat peluang menjadi orang yang merdeka. Paling susah nak merdeka lah dia ni, sebab tuan dia sangat sayang. Tuan dia sangat tak mahu melepaskan dia jadi merdeka. Dia nak suruh jadi hamba dia. Sedangkan yang terbaik ialah menjadikan seorang itu merdeka. Lalu kalau ada orang berharta masa tu, maka lebih baiklah dia membelanjakan. Kalau dia nak belanja harta dia pada jalan Allah, pada kebaikan-kebaikan, antaranya ialah dia boleh beli hamba, kemudian ucapkan kepada hamba itu, wahai hamba, aku telah merdekakan kamu. Oh, dia jadi orang merdeka. Tak sama tak? Tak sama lah dengan sebelum tadi. Sebelum tadi itu dia jadi hamba. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, tapi kat kita, zaman kita hari ini, hamba-hamba ni dah tak ada dah. Berjaya. Ni antara cara Islam menghapuskan sistem hamba. Zaman Rasulullah ada ni, hamba ni masih lagi ada sistem hamba. Tetapi Nabi SAW tidak menghapuskan hamba ni dalam bentuk haramkan terus secara langsung. Tak boleh dah ada hamba lepas tu. Nabi tak buat macam tu. Sebab apa Nabi tak buat macam tu? Kerana sistem hamba ni telah diguna pakai oleh manusia beribu tahun dah sebelum tu. Jadi bila benda yang dah terlalu biasa digunakan, nak dihapuskan secara sekaligus ni, ianya sangat tidak boleh nak diterima oleh masyarakat. Jadi cara dia ialah Islam tak berapa setuju dengan sistem merdeka, menghambakan manusia ni, jadikan orang lain sebagai hamba. Tetapi dia hapuskan dalam bentuk yang berperingkat. Jadi salah satu daripadanya ialah menjadikan amalan mulia ialah memerdekakan hamba. Nah, antara caranya lagi ialah sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang salah dalam agama, kafarahnya ialah membebaskan hamba.
Jadi ada orang ni buat salah, lalu cara dia merdekakan hamba. Tak. Ada orang ni buat salah lagi, merdekakan hamba. Lama-lama jadi berkuranglah hamba tu. Makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada. Tapi secara berperingkat, secara beransur-ansur. Sebab manusia dia boleh terima sesuatu secara beransur-ansur. Kalau orang tukar sesuatu, habit dia dalam hidup dia ni secara drastik, manusia ni dia akan memberontak. Sebab itu juga tuan-tuan, guna kaedah beransur-ansur ni banyak berlaku di dalam agama kita, iaitu salah satunya pengharaman arak. Pengharaman arak dalam Islam ni dia bukan turun Al-Quran hari ni terus haram arak. Dia tidak berlaku begitu. Sewaktu Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi, orang Arab ni, mereka minum arak. Dan apabila dah diseru masuk Islam apa semua pun, pengharaman arak masih belum ada lagi. Di awal-awal Islam tidak ada pengharaman arak lagi. Orang yang masuk Islam ke, orang yang tak Islam, orang Islam ke, masih minum arak lagi. Sampailah satu tempoh Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang memberitahu tentang arak, tapi tidak mengharamkan arak. Dia beritahu. Kemudian ayat yang kedua memberitahu tentang arak, tetapi memberi petunjuk ataupun hint yang arak ni tidak berapa bagus, tetapi tidak mengharamkan arak. Masih belum, tapi dia hanya memberi hint yang tidak baik lah. Hint arak ni tak berapa bagus. Kemudian bila turun kali yang ketiga Al-Quran pada masa tempoh yang berbeza lah ni, jangka masa yang lama, selepas tu turun pula ayat lama ni, mungkin berbulan-bulan, mungkin setahun, dua gitu. Selepas tu turun lagi ayat yang barulah ayat itu memberitahu tentang pengharaman. Sebelum pengharaman secara total, turun ayat ni berkaitan dengan pengharaman minum arak sebelum salat. Arak. Dia tak haramkan terus. Dia haramkan kalau nak salat tak boleh minum arak sebelum tu. Jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk, maksudnya. Tak, dalam Al-Quran. Jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk. Maknanya dah orang-orang Islam pada waktu itu mula kena cari waktu dah untuk nak minum arak. Masih lagi tak diharamkan lagi. Dia hanya haram bila kalau nak semayang mabuk. Tak boleh. Jadi nak kena cari-cari masa minum arak. Sebab apa? Dah tak ada masa sepenuhnya dah. Bila dah lama keadaan itu, barulah pengharaman secara total. Al-Quran telah mengharamkan Al-Quran. Al-Quran telah mengharamkan minum arak secara sepenuhnya. Jadi dia panggil at-tadrij, secara berperingkat hukum hakam dalam agama ni. Begitulah kita ni tuan-tuan, dalam mengubah sesuatu. Kita boleh ambil pendekatan yang dibawa dari Al-Quran. Nak mengubah sesuatu supaya manusia ni berubah sekaligus susah. Lalu kita bawakan secara berperingkat. Sebab tu kita kata fatwa menghisap rokok adalah haram di Selangor ke di negeri-negeri lain kan, semua haram. Tapi siapa layan fatwa tu? Tak ada orang layan pun. Tinggal fatwa tu dalam kertas saja, tak ada orang jaga. Tapi dia terpaksa keluarkan, dia memang keluarkan haram sebab memang kajiannya haram akhirnya. Tetapi macam mana orang tu nak berhenti? Orang yang nak berhenti ni tidaklah semestinya gedebuk. Kalau dia boleh mampu buat begitu, hari ni dengar kata haram, esok terus tak isap rokok, tak apalah, bolehlah buat gitu. Bagi yang tak mampu, kena cari jalan secara berperingkat. Islam menerima sesuatu yang nak diubah secara berperingkat. Jadi dia jenis kotak satu hari ke, dua kotak satu hari ke isap rokok. Macam mana dia nak buat supaya dia jadi akhirnya berhenti? Jadi dia ikut, carilah jalan. Mungkin dia mengurangkan dari seminggu ke seminggu tu sebatang rokok je sehari. Tak apa dah.
Nah, mungkin 20 batang satu hari. Setiap hari biasanya 20 batang rokok. Average dia satu hari isap rokok 20 batang. Mungkin untuk minggu ni dia kurang hanya sebatang je sehari. Jadi 19 batang sehari. Sebelum ni 20. Start minggu ni kita kena jadi 19 batang sehari. Seminggu isap rokok setiap hari 19 batang. 19. Dah biasa dah dengan 19. Seminggu 2 minggu selepas tu kurangkan sebatang lagi. 18 batang pula. 2 minggu lagi dah jadi 18 batang setiap hari. Nak contoh ni contoh. Ini dipanggil tadriji. Suatu yang nak diubah secara langsung tetapi ianya agak berat, tak berjaya, diulang beberapa kali, tak mampu, maka lakukan secara berperingkat. Baik. Kemudian tuan-tuan, qultu Abu Dzar Al-Jundab ini tanya lagi kepada Rasulullah. Qultu fa illam af'al. Macam mana ya Rasulullah kalau aku ni tak mampu nak buat macam tu? Sebab dia tanya tadi, dia tanya sebelum tu apakah hamba yang macam manakah yang paling bagus untuk dibebaskan? Sebab Nabi kata yang paling dikasihi oleh tuan dia dan paling mahal harganya. Dia tanya lagi, macam mana ya Rasulullah kalau aku tak mampu nak buat benda tu? Sebab tak ada duit ke, sebab tak ada daya lah. Qala tu'inu sani'an aw tasna' li akhraq. Nabi bersabda, engkau bantulah orang fakir atau orang yang tak mampu bekerja. Kalau kamu tak mampu nak buat yang tu kerana dia agak mahal harganya, kerana banyaklah masalahnya, harga tinggi tadi ni, maka kau bantulah orang fakir atau orang yang tidak mampu untuk bekerja. Nampak situ? Itu juga kebaikan. Maknanya kebaikan yang pertama Nabi sebut berjihad. Bila ditanya lagi, apa lagi Rasulullah? Kamu bebaskan hamba. Kemudian bila ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Kamu memberi bantuan kepada orang yang tidak bekerja ataupun orang yang tidak mampu untuk bekerja. Orang yang sudah tentu tak bekerja tu kerana dia tak mampu lah kan. orang fakir ataupun orang yang tidak mampu untuk bekerja. Kemudian qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Abu Dzar ni tanya lagi, ya Rasulullah, apa pandanganmu ya Rasulullah sekiranya in da'uftu an ba'dil amal, sekiranya aku tidak mampu untuk menunaikan sebahagian daripada amalan, kerja-kerja baik seperti itu aku tak mampu nak buat. Sebahagian daripada kerja-kerja baik ni aku tak mampu nak buat. Macam mana ya Rasulullah? Qala takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun alaih. Lalu Nabi bersabda kepada dia, kalau kamu tak mampu juga, maka kamu menahan dirimu daripada menyakiti manusia lain, maka ia juga sebahagian daripada kebaikan dari diri kamu kepada diri kamu sendiri. Antara amal soleh yang tak pakai modal, yang manusia boleh buat, yang juga bermanfaat kepada orang lain, ialah jaga diri kamu daripada menyakiti orang lain. Nah, dia juga sebahagian daripada amal saleh, kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan. Jadi dalam hadis ni saja ada berapa jenis kebaikan, dan Nabi SAW tak sebut satu pun dalam hadis ni lah. Dalam hadis ni Nabi tak sebut satu pun yang dalam bentuk ibadah khusus. Nabi nak beritahu yang ibadah khusus tu benda yang dah maklum, sedia maklum. Solat fardu, solat sunat, berpuasa, puasa fardu, puasa sunat, pergi haji bila mampu, umrah bila ada kelapangan. Itu merupakan suatu benda yang tidak boleh tidak ada ruang untuk kita kata, oh
tak nak buat. Yang fardu lah, yang fardu kan. Jadi tak dibincangkan dah di situ. Yang dibincangkan di sini ialah amal saleh yang berbentuk badaniyah, amal kerja-kerja yang baik yang melibatkan diri kita dengan manusia lain. Ini sebahagian daripada contoh. Mungkin di tempat kita atau di dalam suasana kita berbeza amal salehnya. Mungkin di tempat kita ni ada hal-hal yang lain lagi yang tidak ada dalam budaya orang lain, dan ianya bagus, bermanfaat untuk diri dan diri kita dan bermanfaat untuk orang lain, maka ia juga adalah sebahagian daripada perkara yang digalakkan untuk dilakukan. Baik, asalkan dia selari dengan agama. Baik, seterusnya hadis yang kedua untuk kita pada pagi ini ialah masih lagi daripada Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa'mur bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min zalika rak'atani bi rak'ahuma min ad-duha. Tengok hadis yang ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzar, memberitahu tentang kebaikan juga, tetapi lain sudut yang diberikan oleh Rasulullah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi sendi-sendi daripada kita ni hendaklah perlu melakukan kebaikan, Nabi kata. Maksud sendi nak kena buat kebaikan ke? Maksudnya tubuh badan kita ni lah Nabi nak bagi tahu. Maksudnya tubuh badan kita ni nak kena buat benda baik setiap pagi, setiap hari. Fakullu, lalu Nabi pun berkata, Nabi bersabda, setiap tasbih, Nabi kata, setiap ucapan tasbih subhanallah subhanallah sadaqatun, ia adalah sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini ialah benda baik, perkara baik. Tasbih ni benda baik, maka itu antara perkara yang kita boleh buat. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap pujian bagi Allah adalah sedekah. Alhamdulillah, 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 ucapan alhamdulillah. Maka ia adalah benda baik. Nabi kata, wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ia adalah kebaikan. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar adalah kebaikan. Wa'mur bil ma'rufi sadaqah, menganjurkan orang lain melakukan kebaikan, menggalakkan orang lain, mengajak orang lain melakukan perkara yang baik, ia juga adalah kebaikan, Nabi kata. Wa nahyu 'anil munkari sadaqah, mencegah orang lain daripada melakukan keburukan, kejahatan juga adalah sebahagian daripada kebaikan. Wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan dibalas daripada perkara-perkara yang demikian, iaitu dengan maksud jika seseorang itu tidak mampu nak buat ataupun tak sempat, tak ada kesempatan untuk nak buat semua-semua yang telah disebutkan tadi, dia juga boleh menggantikannya dengan 2 rakaat daripada salat duha. Wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dibalas yang demikian itu juga dengan 2 rakaat daripada solat duha. Mana nak buat benda tadi tak mampu, nak buat ni tak sempat, nak buat benda ni tak ada daya, tak apa, sembahyang sunat duha 2 rakaat pun adalah kebaikan.
Sebab Nabi sebab apa dia sebut solat duha di sini? Sebab setiap pagi Nabi kata. Dalam hadis ini, di permulaan hadis ini Nabi kata apa? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi sendi-sendi daripada kita ni, daripada setiap orang ni, hendaklah melakukan kebaikan, Nabi kata. Nabi guna perkataan sendi, merujuk kepada tubuh badan kita ni lah perlu melakukan kebaikan. Dan Nabi sebut sendi ni juga merujuk kepada banyak. Kan sendi manusia ni banyak. Di atas orang manusia ni. Maka Nabi nak sebutkan di sini dengan maksud banyak kebaikan yang kita perlu buat pada setiap pagi, pada setiap hari, pada setiap pagilah khususnya. Dan paling-paling tak boleh nak buat, maksudnya dalam hadis ni paling-paling lah kamu tak boleh nak buat benda-benda yang baik sangat. Cukuplah dengan melakukan solat sunat duha 2 rakaat. Baik. Itu maknanya jalan-jalan kebaikan dalam Islam ni sangat luas. Ni bertasbih, bertahmid, berapa semua tu yang Nabi sebut ni dalam bentuk ibadat, ibadah zikir. Boleh juga ia adalah sebahagian daripada kebaikan amal salih juga dalam Islam. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, masih lagi daripada Abu Dzar Jundab ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Nabi bersabda, telah dipamerkan kepada aku amalan-amalan umat aku, hasanuha wa sayyi'uha. Yang baik-baik telah dipamerkan, telah dizahirkan kepada Nabi, telah diperlihatkan kepada Nabi amalan-amalan umat dia. Yang baik-baik telah ditunjukkan, yang buruk-buruk pun telah ditunjukkan juga, Nabi kata. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Nabi bersabda lagi, maka aku dapati di antara kebaikan-kebaikan amalan-amalan umat aku ialah al-adha yumat, benda-benda bahaya, perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain yang ada di atas jalan telah dibuang oleh seseorang. Itu juga kebaikan, amal saleh juga. Amal saleh ni, amal saleh, perkara baik, dia bukan hanya dalam bentuk ibadat, bahkan buang benda-benda bahaya supaya orang lain tak terkena bahaya tu. Juga sebahagian daripada amal saleh. Apa saja kita tak, maknanya kita tak nak orang lain terkena kepada benda-benda buruk. Bukan sahaja kita tak mahu kena yang benda yang tak elok, orang lain pun kalau kita boleh mampu untuk nak mengelakkan orang lain daripada terkena perkara-perkara yang tak baik ni, kita buat. Maka kita pun rasa tak nak orang lain kena benda yang tak elok kan. Itu adalah antara hati yang baik dan juga kelakuan yang baik. Mengambil, membuang, meletakkannya di tepi, meletakkannya di tempat yang selamat, menyelamatkan orang daripada terkena perkara-perkara yang berbahaya. Juga sebahagian daripada amal saleh. Dengan maksud perbuatan amal saleh ialah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang memberi manfaat yang baik kepada manusia lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis ni, Nabi sambung, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapati keburukan-keburukan amalan umat aku ialah an-nukha'ah. An-nukha'ah ni maksudnya hings, takunu fil masjid, yang ada di masjid
la tudfan, tapi tidak dibuang. Nah, maksudnya kotoran, apa-apa saja kotoran-kotoran yang ada di masjid, tengok ada, berlalu tanpa berusaha untuk membersihkannya, jadi ini antara benda buruk lah Nabi kata, dalam bentuk hubungan kita harian dengan sesama manusia. Ada benda yang tak bagus, duduk di tempat awam, kita tengok dia bukan tugas kita, lalu kita berlalu gitu saja, tak ada kata nak susung ke, nak pastikan dia bersih ke sekejap, nak berkongsi tenaga kita dalam menjadikan suasana tu, suasana masjid, suasana tempat awam kita tu menjadi bersih dan selesa untuk semua orang. Nabi kata ini antara perkara yang tidak elok. Yang tidak eloknya masawi ni panggil, ya. Baik. Jadi orang Islam ni dia yang sepatutnya yang Nabi sebutkan di sini, melakukan amal saleh itu ialah dalam juga perkara-perkara yang memberikan keselesaan kepada orang lain di tempat awam. Ni banyak ni. Kita tengok, asalkan benda tempat awam je kita pun rasa macam ini bukan tugas aku. Sebahagian orang yang tidak faham lagi, mereka ni buang lagi sampah merata di tempat awam. Tak apa ni, tepi jalan, duduk dalam kereta buang sampah merata. Berasa ada sampah dalam kereta, traffic light, pum buang. Sudah minum air dalam kereta, pum buang. Ini antara perkara-perkara dipanggil al-masawi, a'mal, benda-benda keji dalam masyarakat. Lalu menghasilkan apa? Menghasilkan suasana jadi kotor. Suasana yang bila dah kotor, sampah merata-rata, pemandangan pun jadi serabu. Orang datang tengok orang bukan Islam pun tengok perangai orang Islam macam tu, jadi tidak respect pada Islam. Lalu akan menyebabkan banyaklah kerugian lah. Rugi orang tak respect Islam, rugi kita duduk dalam keadaan yang tidak kemas, banyak benda. Jadi Islam suruh buat benda-benda baik ni kerana memberikan keselesaan kepada orang ramai, kita sendiri dan orang ramai. Baik, seterusnya masih lagi hadis Abi Zar Jundab bin Junadah. Banyak kali ni hadis Abu Zar ni. Daripada tadi lagi hadis yang keempat lah, Abu Zar saja lagi. Anhu, beliau telah meriwayatkan anna nasan qalu, bahawa orang ramai telah berkata. Ini satu lagi hadis yang dari sudut ibadat. Orang ramai maknanya orang-orang sahabat-sahabat sekitar-sekitar dengan Rasulullah lah. Ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Beruntunglah orang-orang yang ada duit, orang-orang yang berharta. Mereka ni banyak pahala. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Orang-orang kaya, orang berduit ni beruntunglah mereka, banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka semayang, solat sebagaimana kami solat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa juga. Orang kaya puasa, kami puasa, dia dapat pahala, kami dapat pahala. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Cuma mereka boleh bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Kami tak boleh nak buat, kami miskin. Jadi tu yang dia komen, bagi tahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, untunglah orang-orang kaya, dia puasa, solat. Kami solat, dia pun solat, puasa. Tapi ada benda kami tak boleh buat. Dia bersedekah dengan harta dia sebab dia banyak harta. Kami tak ada harta, nak sedekah apa? Kami tak boleh nak buat. Jadi dia rasa jealous sebab tak boleh nak buat pahala dengan harta. Qala, lalu Nabi SAW pun bersabda kepada lelaki itu, kepada orang ramai yang mengadu ni lah, awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bih.
bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh lakukan kebaikan dengannya? Nabi kata. Kemudian Nabi pun jelaskan apakah kebaikan yang kamu boleh buat tu. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sadaqah, adalah kebaikan, pahala. Kalau kamu nak dapat pahala, kamu tak ada duit, maksudnya kamu tak ada harta, tapi kamu nak dapat pahala. Bukankah tasbih, bertasbih subhanallah, subhanallah itu pun dapat pahala? Tak payah bayar apa, tak payah guna duit. Maknanya bagi orang yang tidak ada harta, kamu buatlah kebaikan dari sudut yang lain, maksudnya. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap daripada takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga kebaikan, Nabi kata. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap daripada ucapan alhamdulillah, alhamdulillah juga kebaikan. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah juga adalah kebaikan, ada pahala. Wa'mur bil ma'rufi sadaqah. Menganjur, menggerakkan, menggalakkan orang lain membuat kebaikan juga adalah sedekah, juga adalah kebaikan. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Cegah orang yang nak buat jahat, nak buat keji juga adalah kebaikan. Wa fi bid'i ahadikum sedekah. Dan Nabi kata lagi, melakukan hubungan juga adalah kebaikan. Melakukan hubungan suami isteri pun adalah kebaikan. Apa tu, sahabat-sahabat pun terkejutlah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajr. Ya Rasulullah, adakah dengan cara seseorang itu memenuhi tuntutan nafsunya itu dengan pasangannya itu juga akan dapat pahala? Takkanlah benda tu pun dapat pahala. Lalu Nabi SAW bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haram. Apa pendapat kamu jika seseorang tu, dia ada pasangan dia, jika seseorang tu dia nak ada keinginan syahwat dia, lalu dia melepaskannya dengan cara yang haram, pergi berzina ke dengan cara yang haram, akana alaihi wizr. Nabi kata, tidakkah orang tu akan dapat dosa? Fakadzalika wada'aha. Lalu Nabi jelaskan, demikianlah jika seseorang itu meletakkan pada perkara yang halal, kana lahu ajr, maka dia akan dapat pahala. Maka dia akan dapat pahala dengan cara, sebab dia guna dengan cara yang betul. Yang beritahunya, Allah Subhanahu wa taala memberi ruang pahala kepada orang-orang beriman dengan sangat luas. Melayani tuntutan nafsu dia sendiri pun, tapi dia guna dengan cara yang halal lah. Dia melalui pasangan dia yang sah, dia akan dapat pahala. Sebabnya kalaulah dia pergi cari dengan cara yang haram, mesti dia akan dapat dosa. Jadi buat dengan cara yang halal juga akan dapat pahala. Okey. Begitu luas kebaikan-kebaikan dalam beragama, dalam Islam ini. Jadi jangan kesal atau jangan meremehkan. Terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang Islam meremeh-remehkan perkara baik yang kecil-kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna, jangan kamu merendah-rendahkan, meremeh-remehkan perkara yang baik, walau apapun kebaikan itu. Sesuatu kebaikan apapun kebaikan itu, walaupun dia kecil macam mana, jangan kamu rendah-rendahkan. Supaya apa? Supaya umat Islam ni tak rasa rendah diri dalam melakukan kebaikan. Allah, dia ni kebaikan dia kecil sangat. Bagi sedekah kat seorang pun 50 sen je. Contoh. Lalu merendah-rendahkan, 50 sen nak buat apa lama sekarang? Yalah,
50 sen itu dia bagi seorang. Kalau dah ramai, lama-lama akan jadi banyak. Mungkin itu kemampuan yang ada pada dia. Nah, walaupun dalam keadaan ketidakcukupan, dia juga nak bersedekah, tapi 50 sen je yang dia ada. Contoh, ada orang mengalami keadaan-keadaan itu. Dalam keadaan ketidakcukupan untuk diri dia ni, dia cari jalan juga. Dia nak juga melakukan kebaikan dari sudut menderma, bersedekah. Ini telah berlaku dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Lalu Allah mengiktiraf keimanan orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Sebahagian mereka yang mana mereka ini sanggup menggunakan harta mereka pada jalan Allah, pada jalan kebaikan, meskipun harta itu mereka sendiri yang sangat memerlukan untuk diri mereka, tapi mereka berkorban. Diri dia sendiri itu perlu kepada harta tu, tapi demi untuk agama, demi untuk kebaikan, sanggup dia dermakan pada jihad. Baik, kemudian kita lihat lagi satu lagi hadis, hadis yang terakhir untuk kita pada pagi ini, iaitu hadis masih lagi diriwayatkan oleh Abu Zar Jundab bin Junadah. Beliau berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku. Nabi kata kepada dia, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu merendah-rendahkan, meremeh-remehkan kebaikan sesuatu pun. Hanya satu pun jangan kamu rendahkan kebaikan. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, walaupun kebaikan itu hanya dalam bentuk kamu berjumpa dengan saudaramu sesama orang Islam dengan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria. Benda baik yang kita boleh buat, contohnya kecil je. Apa dia? Jumpa orang kita ceria, wajah senyum, wajah gembira, wajah yang tidak mencuka, tidak masah dengan orang. Benda tu benda baik, tapi kecil je lah nampaknya. Nabi kata jangan kamu pandang rendah, walaupun hanya dengan keadaan jumpa orang dalam keadaan berwajah ceria. Kerana itu juga adalah kebaikan. Amal orang yang tidak menghargai orang yang ceria ni, sebenarnya kebaikan ceria ni sangat bagus. Orang yang tengok dia pun kita rasa seronok lah. Orang yang ceria, datang senyum, datang menunjukkan kegembiraan ke. Maka perkara yang kecil sebegitu pun ada manfaatnya untuk manusia dan ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ni saja dahulu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat yang dapat kita kongsi bersama melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar. Allah. Ya? Oh, ada sarapan. Oh. Very baik.